Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenayat darjah 6 hari ini kita akan lihat pelajaran 2 iaitu murtad ataupun riddah. Baik, menyambung pelajaran yang dahulu, kita dah belajar dalam kelas, kita sampai 25 cara berlaku murtad. Pengertian semua kita dah sentuh dahulu. Hari ini kita nak lihat cara berlaku murtad. Okey, baik. Murtad boleh terjadi disebabkan salah satu daripada tiga, iaitu yang pertama, niat, cita-cita atau taraddud. Yang ini berbelah bagi. Kemudian yang kedua melalui perkataan. Dan yang ketiga melalui perbuatan. Okay, nanti kita tengok apakah keterangannya. Okay, baik. 25.1 keterangan. Okay, satu, niat, cita-cita atau taraddud. Niat atau bercita-cita untuk menjadi kufur atau membatalkan syahadah walaupun pada masa akan datang atau esoknya atau berbelah bagi, iaitu taraddud untuk menjadi kafir pada masa itu juga. Maksudnya, dia ada cita-cita untuk keluar daripada Islam kerana dia rasa Islam ni macam berat bagi dia. Ataupun dia rasa Islam ni susah bagi dia. Kerana apa? Kerana dia tak faham. Dia tak betul-betul faham apa itu Islam. Maka bila ada niat ataupun cita-cita dalam diri dia, maka bolehlah jatuh murtad. Jadi benda ni kita kena jagalah. Okey, seterusnya. Melalui perkataan. Seseorang itu boleh menjadi kufur dengan perkataan sekiranya berkata dengan salah satu dari contoh ayat berikut. Satu, kata-kata yang mengaku sifat Allah seperti Allah itu yang ketiga daripada tiga. Ini kalau kita tengok ini fahaman agama Nasrani lah ataupun Kristian. Menyebut bahawa Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Anak. Okay? Jadi kita kena jaga. Jangan sampai kita percaya bahawa Tuhan itu ada tiga dan Allah itu adalah salah satu daripada Tuhan. Dan yang kedua, kata-kata yang mengaku dirinya Tuhan. Ini lagi teruk. Dan macam Fir'aun dan Namrud. Jelas-jelas menunjukkan bahawa dia telah jatuh murtad. Yang ketiga, kata-kata yang menafikan salah satu dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada 20. Contohnya, dia menafikan sifat Allah yang pertama, sifat wujud. Allah itu ada. Dia kata bahawa Allah itu tak ada. Dan dia yakin. Bahkan, kita dalam menyebut tentang sifat-sifat Allah, tak bolehlah kita nak bergurau. Sebab Allah Tuhan. Contoh kita kata, Allah tu tak ada. Tak boleh. Sebab apa? Allah itu memang ada. Sifatnya wujud. Jadi kita kena jaga benda tu. Jangan sampai kita jadikan dia sebagai bahan gurauan. Tak boleh. Dalam bab akidah, tak boleh ada gurauan. Seterusnya. Yang keempat. Kata yang menidakkan kenabian seseorang Nabi dari 25 Nabi atau Rasul yang wajib diimani. Dalam Al-Quran menyebut Nabi itu ada 25 dan kita wajib mempercayainya. Wajib mempercayainya dan berimanlah. Percaya itu iman. Iman itu percaya. Jadi wajib kita beriman kepadanya. Kemudian yang kelima, kata-kata yang mengingkari suatu yang telah disepakati oleh para ulama dari segi mensabitkan atau menafikan sesuatu hukum. Ini hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama sebagai contoh. Dadah itu haram. Bagaimana yang dikatakan haram bila diambil berlebih-lebihan, tidak mengikut sukatan perubatan, maka dia jadi haram. Tapi dia kata boleh. Dia kata dadah itu tidak haram. Boleh diambil pada bila-bila masa dengan tujuan berfoya-foya. Maka boleh jatuh murtad kerana mempersendakan hukum agama. Okay, baik, seterusnya yang keenam. Kata-kata yang menolak Al-Quran sebagai kalamullah. Yang ini jelaslah. Yang ini jelas. Seterusnya kita lihat melalui perbuatan. Bagaimanakah perbuatan itu boleh menjadikan seseorang itu murtad atau keluar daripada Islam. Okay, satu,
melakukan apa-apa perbuatan yang menjadi amalan khusus orang kafir dengan sengaja seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau bintang dan lain-lain. Ini dah jelas-jelaslah haram. Kalau kita buat juga, maka terkeluarlah kita daripada Islam, murtad. Yang jelas, hanya satu Tuhan saja yang berhak disembah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, seterusnya. Yang kedua, menolak kebenaran Al-Quran atau mempersendakan hukum yang terdapat di dalamnya, seperti menghalalkan yang haram, menghalalkan zina, arak, judi, dengan beriktikad bahawa semua amalan itu tidak haram. Tak boleh. Jatuh juga murtad apabila kita menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haramnya dan mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halalnya. Jadi jangan sampai kita mempersenda-sendakan hukum. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Islam seperti puasa, solat, zakat dan haji, dengan menafikan hukum wajib melakukan amalan-amalan tersebut. Ini sekiranya dia melakukan dengan sengaja. Maksudnya tidak puasa, tidak solat dan rukun-rukun Islam yang lain tu dia buat dengan sengaja. Sengaja tak nak solat, sengaja tak nak puasa. Dengan beranggapan bahawa tak wajib. Bukan aku yang wajib. Maka kalau dia buat tu dalam keadaan yang dia tahu, dia sedar, maka jatuhlah murtad. Dan dia pun tak kisah. Dia pun tak kisah, tak takut pun kalau meninggalkan solat, tak takut pun kalau meninggalkan puasa dan sebagainya. Maka pada ketika itu sebenarnya dia telah pun keluar daripada Islam dan dia perlu bertaubat. Perlu bertaubat. Okey, bagaimana cara bertaubat? Nanti kita akan sentuh dalam pelajaran yang akan datang. Okey, baik. Latihan 1. Jelaskan cara berlaku murtad. Ada 3. Tadi kita dah tengok. Dan soalan kedua, berikan 3 contoh murtad melalui perkataan. Saya minta 3 sahaja. Kemudian yang ketiga, berikan 2 contoh murtad melalui perbuatan. Okey, baik. Jawab soalan ni. Kalau dah siap, hantar pada saya. Nanti saya semak. Tolong hantarlah. Sebab latihan-latihan yang lepas tu, ramai lagi yang tak hantar. Saya minta yang ini tolong hantar. Okey, saya rasa itu sahaja untuk jenayat hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.